Hai. Hai kawan-kawan semua, aku just nak sharing kat korang apa tu virus COVID-19 ni. COVID-19 ni basically wabak virus yang menyebabkan pelbagai penyakit dari selesema hingga penyakit yang lebih serius macam MERS dan SARS. Virus ni berjangkit dari individu ke individu melalui titisan pernafasan ataupun sentuhan. Sporadik tu pula orang yang dijangkiti yang tak pernah lawat atau berjumpa orang-orang yang dah dijangkiti. Maksudnya wabak ni random ataupun rawak. Ya, dan lagi teruk, epidemik ni masih tak ada antidot. Senang cakap, tak ada penawar lagi lah. Dan virus ni boleh berjangkit dan mendiami tubuh manusia dalam masa 14 hari. Hari ini, kebenaran nak ajar anak-anak muda apa itu COVID-19. COVID-19 ni adalah virus yang boleh membuatkan kita sakit. Jahatnya dia. Antara tanda-tandanya ialah demam, sakit tekak, batuk dan susah bernafas. Audio preview. Audio preview.
5,000 tempahan bilik hotel di seluruh negara telah dibatalkan setakat akibat wabak coronavirus. COVID-19 yang mewabah di Indonesia berdampak pada wisata di tanah air. Ribuan hotel di Indonesia terpaksa tutup akibat sepinya pengunjung. Jawa Barat, 9 hotel dan sejumlah pusat perbelanjaan ditutup sementara. Sejumlah hotel di Jakarta terpaksa ditutup akibat dampak dari pandemi COVID-19. Mulai. Pengendali dua resort Disney, Disneyland dan Disney Sea mengumumkan dua taman terbanyak itu akan ditutup 2 minggu berikutan kebimbangan penularan COVID-19. Menurut kenyataannya hari ini, penutupan itu susulan gesaan kerajaan supaya langkah-langkah mengekang penularan virus dipertingkatkan. Disneyland dan Disney Sea yang terletak di Tokyo akan ditutup mulai esok hingga 15 Mac depan. Pengendalinya Oriental Land berkata pihaknya berharap kedua-dua taman-taman itu akan dibuka semula pada 16 Mac. Mengikut perancangan, operasi akan dibuka semula pada 16 Mac. Bagaimanapun, ia bergantung pada keadaan semasa dan perkembangannya. Lebih 30 juta pelancong mengunjungi dua taman tema itu setiap tahun dan ia adalah antara destinasi popular tarikan pelancong ke bandar raya itu. Langkah drastik itu diumumkan seiring langkah kerajaan untuk menangani penularan wabak yang mencatatkan 4 kematian dan hampir 200 jangkitan di Jepun. Wabak COVID-19 yang melanda tanah air sejak lebih dari 1 bulan terakhir membuat dunia pariwisata mengalami keterpurukan. Tidak hanya kunjungan lokasi wisata di beberapa wilayah, ribuan hotel di tanah air bahkan terpaksa menutup operasionalnya. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia mencatat sebanyak 1.200 hotel di Indonesia tutup akibat sepinya pengunjung sejak COVID-19 merebak. Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdhani mengaku akibat kondisi wabah COVID-19 ribuan karyawan terpaksa dirumahkan. Laporan terakhir yang sudah menyatakan tutup tuh 1.266. Itu. Dan kalau jumlah tenaga kerjanya kita belum secara spesifik ya mendapatkan data yang lebih akurat, tapi kita perkirakan itu pasti lebih dari 150.000 orang. Anggaran kerugian 40 juta ringgit akibat wabak coronavirus. Menurut Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA, kebanyakan pembatalan tempahan itu adalah daripada pelancong Cina. 5-star hotels, 4-star hotels, 3-star hotels, they also been hit. Of course, the cancellation does not only come from specifically the China market, but also from other markets, because it's basically the fear of travel. Pembatalan penerbangan dari China juga secara tidak langsung menjejaskan industri pelancongan tempatan. Ini kerana jumlah pelancong dari China mewakili 13% daripada jumlah pelancong ke Malaysia. Dan daripada itu, MATA menggesa kerajaan menyegerakan pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi bagi membantu industri pelancongan. Kehadiran pelancong merosot secara ketara di bandar-bandar utama seperti Pulau Pinang, Johor Bahru, Kuala Lumpur, Kuching dan Kota Kinabalu. Pemirsa, pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menyebutkan lebih dari 1.300 hotel yang tutup sementara di Indonesia akibat wabah virus corona pada 2 April 2020. Ya, jadi per 2 April kemarin data yang kami terima sudah ada 1.139 hotel yang tutup sementara, 1.174 hotel yang memberlakukan cuti atau PHK bagi karyawannya, dan 286 usaha restoran, tempat wisata dan hiburan yang tutup sementara. Jadi ada puluhan ribu karyawan yang sudah diberhentikan sementara dengan unpaid leave. Jadi dalam segmen kali ini, kita akan mengetahui pula apakah sebenarnya perancangan yang boleh kita lakukan bila kita melihat berkenaan pemulihan sektor ekonomi pelancongan selepas PKP. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat mungkin masa pemulihan yang sektor pelancongan perlukan selepas PKP, tetapi apakah yang boleh dilakukan oleh mereka yang dalam sektor pelancongan ini, mungkin seperti travel agent dan sebagainya, apakah jangkaan Datuk Seri sendiri?
kerajaan perlu memainkan peranan untuk membuat promosi yang banyak domestik. Jadi dengan adanya promosi daripada peringkat negeri-negeri sendiri dan mereka improvekan produk yang mungkin orang akan pergi melancong. Biasanya orang yang melancong ni kerana ada lebih masa, ada lebih duit, ada tempat produk yang nak dilawat. Yeah. Jadi kalau tiada tempat lawat, mereka tak pergi melawat. Jadi pada saya, kerajaan negeri perlu mempromot produk-produk mereka untuk rakyat Malaysia untuk melawat ke destinasi yang ada tu. Baik. Datuk Seri, kita bercakap berkenaan rakyat Malaysia untuk mungkin melancong di dalam negara sendiri. Bagaimana kita ingin mungkin menerapkan kepercayaan pelancong antarabangsa dan sebagainya untuk kembali bercuti di Malaysia? Pertama sekali, Malaysia kena menunjukkan bahawa negeri ini selamat. Negeri kita selamat untuk orang datang. Jadi kalau mereka tahu kita selamat, mereka akan datang. Dan peranan media pun jangan menakut-nakutkan. Kalau negara luar tengok kita selamat, mereka akan datang. Cuba jaga dengan orang Malaysia. Dan mereka tak bagi orang negara kena tak selamat, mereka akan cuba bawa keluarga dan sebagainya melancong di dalam negara. Jadi peranan tourism mempromot produk-produk yang ada untuk mereka melancong dalam negara. Apabila Datuk Seri sebutkan tadi kan, mungkin antara inisiatif kerajaan yang mungkin lepas PKP, selepas COVID-19 ini berakhir, kerajaan perlu kuat dan giat lagi untuk mempromosikan pelancongan dalam negeri dan antarabangsa ke dalam negara kita. Apakah jenis mungkin cara-cara yang lebih sesuai atau kerajaan boleh lihat supaya boleh memastikan sektor pelancongan kita ni kukuh selepas berakhirnya PKP satu hari nanti, Datuk Seri? Kerajaan perlu membantu yang sebenarnya sektor pelancongan ini lebih. Sebagai contoh, memang kita tahu pelancongan ni kalau kita buka untuk perniagaan, kita akan open kepada penyakit. Tetapi apabila macam sekarang ni sektor pelancongan atau agensi pelancongan tidak dibenarkan beroperasi. Jadi bila tak dibenarkan beroperasi, maknanya lagi kita mengurangkan peluang untuk orang melancong. Dan kita minta juga kalau boleh katakan selepas ni, kerana membantu selain pada mempromosi produk-produk yang ada dalam Malaysia. Pertama, kita menggalakkan mereka ni continue untuk berniaga, kita buat automatic renewal license mereka dulu. Dalam masa 2 tahun ni. Maknanya kerana nak renew license macam-macam keperluan yang perlukan. Dan masa ni pun dengan akaun susah nak disediakan apa. Kerajaan bagilah automatic renewal license untuk 2 tahun untuk mudahkan travel agent untuk bernafas. Yang kedua, macam kita tengok bas pesanan. Beribu bas pesanan tak berjalan kerana tiada tempat untuk bawa orang melancong dan sebagainya. Mungkin kerajaan akan timbangkan penggunaan bas ni untuk digunakan untuk sektor lain. Untuk sektor ekspres ke, untuk sektor charter ke. Confirm bas bersiaran oleh MADI juga. Dan kerajaan negeri sendiri perlu mempromot produk macam saya kata tadi. Apakah produk yang mereka ada, apa keistimewaan tempat tu. Dan saya rasa kita melancong ni biasanya kita nak tengok tempat makan yang sedap. Jadi kerajaan negeri kena promote lah apa-apa keistimewaan tempat makan mereka ada. Itu satu tarikan juga saya rasa. Untuk dibuat masa ni. Kau nak jadikan satu mungkin kata-kata semangat yang Datuk Seri nak sampaikan kepada mereka semua yang berada dalam sektor pelancongan pada ketika ini yang kita faham memang sedang melalui perkara dan situasi yang cukup sukar. Apa yang Datuk Seri ingin sampaikan? Kepada yang sudah berkecimpung di sektor pelancongan, terutama travel agent, continue je lah, kata orang. Cuba reduce the cost dan kita berharap dengan pulihnya ekonomi, ramai orang akan melancong. Jadi kita kena standby, kata orang, untuk masa pelancongan akan berlaku yang akan datang. Dan kita minta jasa kerajaan lah untuk mempermudahkan segala urusan sebenarnya. Dari segi licensing, dari segi urusan dan sebagainya, dipermudahkan urusan itu.